Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, sebelum ni cikgu ada bagi nota dan contoh satu. Okay, sekarang cikgu nak bagi kamu contoh dua supaya nampak lebih clear lah. Tak banyak soalan pun, sampai soalan C sahaja. Jadi, okay, baca dulu soalan. Okay, Rajah menunjukkan graf laju masa bagi suatu objek. Okay, laju melawan masa. Tapi kamu tengok kat sini, ini U ni U. Tak nampak, ini U. Huruf U. Okey, soalan A. Soalan A dia kata, soalan A senang kan? Nyatakan tempoh masa laju seragam. Dia bukan minta laju, dia minta tempoh masa. Okey, so kalau kamu tengok tempoh masa laju seragam nak tengok mana? Kita tengok yang rata. Okey, so tempoh masa laju seragam daripada 8 sampai 14. So tolaklah. Jawapan A ialah tempoh masa laju seragam ialah 14 tolak 8 bersamaan dengan 6 saat. Okey, nanti mesti ada yang nak tanya, cikgu nak kena tulis ke? Simple je kan? Simple calculation 14 tolak 8. Tak tulis pun tak apa. Janji kamu ada jawapan 6 saat. Sebab dia simple. Okey, soalan B. Hitung kadar perubahan laju 4 saat yang terakhir. So, 4 saat yang terakhir. 4 saat terakhir. Kadar perubahan laju. Okey, kalau tak ingat, tengok balik. Okey, kadar perubahan laju ialah kecerunan graf. Okey, so 4 saat terakhir. Kat sinilah terakhir, tengok belakang kan cikgu cakap. So, 18 tolak 14. So, kecerunan graf. Okey, kita nak kira kadar perubahan laju. Okey, kadar perubahan laju 4 saat terakhir ialah kecerunan graf. Okey, saya tulis koordinat. Ini 14, ini 16. So, 14, 16. Kat sini koordinat dia ialah 18, 0. Okey, so kecerunan. Okey, saya letak X1, Y1, X2, Y2. Okey, so saya buat 0 tolak 16 bahagi dengan 18 tolak 14. Jadi kamu dapat jawapan, akan dapat jawapan dalam bentuk negatif. Negatif 4 meter saat negatif 2. Okey, yang kat sini kan. Okey, jadi tadi kita tengok, kalau dia naik, dia akan dapat positif. Kalau dia turun, dia akan dapat negatif. Kamu pun dah belajar pasal kecerunan graf kan dalam tajuk garis lurus. Okey, so ni dah settle. Okey, nak jawab soalan C. Okey, soalan C ni mencabar sikit. Tapi mencabar tak bermakna kamu tak boleh jawab lah. Okey, soalan C dia kata, hitung nilai U. Ni U jika jumlah jarak yang dilalui sehingga 14 saat. Maksudnya daripada saat yang pertama ni, daripada 0 sampai 14 saat ialah 180. Okey, dia nak nilai U kat sini. Jadi, apa yang kamu kena buat ialah, dia bagi apa? Jarak. Kan, dia bagi jarak. Jadi, kalau kamu nak kira, kamu kena guna jarak lah. Kamu jangan guna benda lain. Okey, soalan C. Hitung nilai U jika jarak dilalui sehingga 14 saat ialah 180. Dalam tempoh 14 saat ialah 140. Dia kata jarak. So, jarak, kita tengok balik nota, jarak ialah apa? Okey, jarak ialah luas di bawah graf. Okey, jadi kita keluarkan bentuk. 14 saat kan? Maksudnya daripada sini sampai sini je. So, ada berapa bentuk ni? Kalau saya tulis, ni A, ni B. Okey, ada 2 bentuk sahaja kan? Okey, so satu trapezium. Okey, satu lagi segi 4. Okey, apa kita nak isi ni? Dia kata jarak dilalui sehingga 14 saat ialah 180. Sama dengan 180. Okey, isikan kat sini. Ni 0 sampai 8, so 8. Kat sini 0 sampai U, so U lah. Okey, kat sini 8. Kat sini tinggi dia 16. Tinggi dia 16. Alamak, okey, boleh lah. Okey, kat sini pula 8 sampai 14. 14 tolak 8, 6. Okey, sini tinggi dia 16. Okey, jadi kamu terus tulis. Macam mana ni nak selesaikan ni? Cikgu tutup soalan.
Kita dah tahu kan dia punya ini untuk soalan C. Okey. So, 1/2 sebab trapezium kan. Hasil tambah sisi yang selari U tambah 16 darab dengan 8. Okey. Ini segi 4. So, segi 4, 6 darabkan dengan 16. Sama dengan 180. Ini boleh tulis ni dah dapat 2 markah. Last markah ialah kamu pandai ke tak pandai nak selesaikan. Okey, nak selesaikan, kena gunalah kemahiran algebra kamu. Okey, cikgu buat ni 2. Cikgu matikan dengan ni. Sini 4. Okey, so ini cikgu expand lah. Siapa yang tak ingat ni nak kena ulang-ulang balik lah. Okey, so ini 4U. 4 darab U, 4U. Kemudian, mana kalkulator saya? Kemudian 4 darab 16. 64 kan? Okey, 4 darab 16. 64 tambah 64. Okey, ini kamu selesaikan. 6 darab 16. 96. Sama dengan 180. Okey, dah jadi senang. Okey, so kita pindahkanlah. Okey, 4U sama dengan 180. Tolak 64. Tolak 96. 4U sama dengan, okey, kiralah 180 tolak 64 tolak 96. Okey, dapat 20. Jadi U 20 bagi 4 dapat 5. Jadi nilai U ialah 5. Tak susah kan? Ambil masa sikit. Tengok ulang-ulang. Lepas tu baru buat latihan. Okey, ini contoh 2. Contoh bentuk-bentuk soalan. Ini ialah contoh 2. Cikgu akan tunjuk contoh 3. Bagi masa sikit, cikgu akan tunjuk dekat kamu contoh 3. So, kamu hadamkan 3 contoh yang cikgu bagi nanti. Lepas tu, kamu buatlah latihan. Okey, selamat berjaya. Nanti cikgu terangkan contoh 3 pula. Terima kasih. Bye.